Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita mulakan pertemuan pengajian kita pada malam ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini, tuan-tuan, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbana zidna ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, yang mengubah akhlak kami, yang mengubah kehidupan kami dunia dan akhirat. Warzuqna fahman wasi'a. Rezekikan kepada kami kefahaman yang baik, kefahaman yang benar, kefahaman yang diridhai olehmu ya Allah tentang agamamu. Allahumma ja'alna min ulama'il amilin. Jadikan kami hamba-hambamu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami hamba-hambamu yang semata-mata ikhlas menyampaikan agamamu, yang mendengar agamamu kerana semata-mata mencari keridhaanmu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat, marilah sama-sama kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin kehadrat Allah, kerana Allah pilih kita, tuan-tuan. Kita masih diberikan keselamatan oleh Allah. Tuan-tuan, hari ini ada lagi orang yang kena COVID, tuan-tuan, nak positif. Kita alhamdulillah, Allah masih pelihara kita. Mudah-mudahan tuan-tuan kita ni bersyukur atas keselamatan yang Allah beri kepada kita. Allah kekalkan nikmat ni. Syukur tuan-tuan. Bangun balik kedai, alhamdulillah, masih sihat, alhamdulillah. Syukur dengan nikmat kesihatan, Allah akan tambah lagi, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, sentiasa kita doakan orang-orang di sekeliling kita, sentiasa Allah pelihara daripada terkena wabak. Malaikat, tuan-tuan, akan datang kepada kita yang akan mengaminkan untuk kita. Kata malaikat, bagi kamu juga Allah akan selamatkan. Sebab tu, tuan-tuan, untung kita doakan kesejahteraan untuk orang lain. Hakikatnya tuan-tuan sedang doa untuk diri tuan-tuan. Ada malaikat yang akan mengaminkan. Kata Nabi SAW, malaikat yang akan kata walaka bimithli, bagi kamu juga seperti mana apa yang kamu sedang pohonkan, tuan-tuan ya. Jadi mungkin Tuan Pengurusi dah sebut dengan tuan-tuan tadi. Saya pun datang lambat, ujung pun saya dengar Tuan Pengurusi sebut tadi, tuan-tuan ya. Jadi yang saya nak sebut dengan tuan sedikit, hari ini maknanya Imam Surah As-Sabirin, Imam 2, maknanya telah disahkan positif ya, Ustaz Muhammad Kamal, tuan-tuan ya. Dan Surah As-Sabirin ini maknanya mungkin akan ditutup lah. Yang tu yang kita maksudnya nak kena jaga. Diselektif, ditutup. Dah tutup dah. Dah tutup. Zuhur tadi dibuka lagi, tuan-tuan ya. Dia ditutup ni, dia bukan tutup boleh dua orang, ditutup terus, tuan-tuan. Macam jalan panduk juga. Kita na'udzubillah lah, tuan-tuan. Kalau surah barakah kena, langsung tak dapat semayang kita kat surah ni, tuan-tuan. Ditutup terus tu 5 waktu, sampailah satu waktu yang mungkin diizinkan semula, barulah dia akan buka. Cuma ada 4 perkara lah, tuan-tuan ya, sebelum kita nak mulakan kuliah sambung pengajian semalam. Yang pertama, tuan-tuan, siapa-siapa yang ada kontak rapat dengan Ustaz Muhammad Kamal, telah ada arahan WhatsApp tu yang sampai kepada saya juga, tuan-tuan ya. 21 hari daripada hari ni yang mungkin pernah berjumpa dengan dia, mengaji dengan dia. Dan Ustaz Muhammad Kamal ni, tuan-tuan, dia guru Quran. Jadi banyaklah rumah-rumah di Bukit Dahlia tu yang duduk mari. Jadi
siapa yang pernah jumpa dengan dia dalam tempoh ini, sila beri nama lah tuan-tuan ya. Itu yang pertama, perkara yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya nak pesan juga untuk diri saya sendiri dan semua. Tuan-tuan, kalau kita tak sihat, kita rasa batuk, sakit tekak, kita mula rasa demam, tolong jangan keluar tuan-tuan. Duduk rumah masing-masing. Sebab bila kita ada simptom tuan-tuan, kita risau, takut kita antara yang membawa tuan-tuan ya. Jadi maknanya yang saya dengar cerita, yang diceritakan kepada saya dalam WhatsApp tu, yang personal lah, ada jemaah personal dengan saya, ustaz ni memang tak sihat, 2-3 hari dah tak sihat, tapi ustaz maknanya dia dengan kuliah dia dengan sebagainya, itu tuan-tuan ya. Jadi mungkin wabak tu dah kena dengan diri dia sebelum tu lagi lah tuan-tuan ya. Jadi nasihat saya, bila kita rasa hidung kita dah mula berair, kita mula rasa sakit tekak sikit pun tuan-tuan, duduklah rumah masing-masing tuan-tuan ya. Kita tak jangka kesakitan kita tu datang daripada mana. Tu nasihat saya yang kedua. Jangan datang masjid dan surau, duduk rumah doa banyak-banyak kepada Allah. Kalau kita rasa semakin menurun kesihatan kita tuan-tuan, pergilah kepada klinik kesihatan, buatlah saringan dan sebagainya tuan-tuan. Perkara ni wajib, perkara ni wajib. Nabi SAW menyatakan apa? La darara wala dirara. Haram ni tuan-tuan, ni pekerjaan haram. Nabi kata jangan mudaratkan diri kamu sendiri dan jangan beri mudarat pada orang lain. La darara wala dirara. Ini haram, ini ini adalah nasihat Nabi ataupun arahan Nabi yang menunjukkan makna wajib tuan-tuan ya. Jadi kita sendiri kena jaga diri kita. Jangan kita mudaratkan diri kita dengan kita malas nak basuh tangan tuan-tuan, kita malas nak pakai mask ni. Saya kalau ikut nak pakai tuan-tuan, tapi saya bila kuliah ni lemah angin nak keluar, saya buka lah tuan-tuan ya. Semayang pun pakai lah tuan-tuan, zikir pun pakai lah tuan-tuan ya. Kalau sebelum ni ada saya sebut dengan tuan-tuan, dalam keadaan kita solat tak boleh tutup muka kan tuan-tuan dah. Dalam keadaan kita aman tak apa, tapi dalam keadaan kita dah dekat dah ni tuan-tuan, tutuplah, sentiasa tutup tuan-tuan ni. Kadang-kadang angin dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi siapa-siapa yang mungkin ada rasa tak sihat badan tu, maknanya begitulah saya sebut, maknanya kita sendiri tu tidak boleh mudaratkan diri kita dengan kita malas nak jaga SOP, itu mudarat diri kita, haram Nabi kata. Dan jangan pula kita mudarat kepada orang lain tuan-tuan ya. Maknanya kalau kita rasa kurang sihat, jangan kita maknanya berjumpa dengan orang, dan kita pun jangan salam dengan orang. Sentiasa jaga kesihatan diri, itu perkara yang kedua tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, perkara yang ketiga tuan-tuan, yang di belakang tu, yang duk pegang pen tu tuan-tuan. Jadi yang pegang pen tu pun berjaga jugalah. Tak tahu, kita tak tahu, kita sekarang ni tuan-tuan kena sentiasa alert lah. Mungkin orang ni bawa, mungkin kita bawa, kita sentiasa berjaga-jaga. Jadi yang pegang pen, yang tulis tu, siapa yang ada handphone, ambil QR code tu lagi cantik, selamat lah. Yang pegang pen takut ada dekat pen orang ni pegang. Itu perkara yang ketiga. Jadi lepas tulis, ambil sanitizer tu, kita basuh tuan-tuan ni. Jangan lepas tulis masuk dalam, kita tak tahu tu kan, kita tak tahu. Jadi sentiasa berjaga lah. Mungkin ada di permukaan mana-mana tuan-tuan ya. Dah dekat dah sekarang ni. Dan ustaz pun mungkin dia pergi rumah ni, rumah orang tu, dia tu A, B tu dah banyak tuan-tuan. Ni kalau ikut dia punya apa susunan tu, A pergi kepada B, B balik rumah, yang kat rumah tu C pula. Tuan-tuan tak? Benar kalau C tu positif, C tu jadi A balik pula. Jadi bila dah mula positif, jadi A pula, dia berjalan pula. Jadi di sekeliling kita ni tuan-tuan kita tak tahu. Jadi tuan-tuan sentiasalah menjaga gitu ya. Perkara yang ketiga tuan-tuan siapa yang pakai pen tu pakai sanitizer lah. Perkara ni saya sebut dengan tuan-tuan ni nak beramal dengan la darara wala dirara. Jaga diri kita, jangan mudaratkan diri kita. Kita sentiasa jaga SOP ni, pahala yang besar di sisi Allah. Wajib jaga diri kita masing-masing tuan-tuan ya. Dan seterusnya yang keempat tuan-tuan, ni yang terakhir lah tuan-tuan ya. Dalam keadaan kita menghadapi perkara ni, kita tak tinggal apa yang Islam ajar kepada kita tuan-tuan ya. Antara perkara yang mungkin kita boleh usahakan hari ni tuan-tuan, mungkin nampak perkara ni macam remeh, tapi tak remeh tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Mungkin hari ni tuan-tuan boleh usaha pakai minyak wangi lah tuan-tuan ya. Sebab apa ustaz suruh pakai minyak wangi? Minyak wangi ni sunnah Nabi tuan-tuan ya. Dan minyak wangi ni ataupun wangi-wangian ni adalah perkara yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, dan disukai oleh sekalian para malaikat. Kata Nabi SAW, malaikat akan sentiasa dekat dengan orang yang bersih dan wangi tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah malaikat ramai dengan kita. Dan jangan tinggalkan wuduk
tuan-tuan, sebab kita ni dah dekat, jadi kena lebih sikitlah amalan kita, tuan-tuan, dan pakai minyak wangi, insya-Allah. Keberkatan minyak wangi pada badan kita ni, insya-Allah Covid ni maknanya akan dipelihara oleh Allah lah. Malaikat bersama dengan kita, malaikat-malaikat ni akan mendoakan rahmat bagi kita, tuan-tuan, insya-Allah selamatlah kita, tuan-tuan ya. Jadi yang keempat ni pakai minyak wangi. Kemudian tuan-tuan nak pergi mana-mana, daripada rumah keluar, bacalah bismillahirrahmanirrahim, jangan ditinggalkan macam imam kita duk baca. Dan tuan-tuan bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tu doa tu tuan-tuan, doa untuk menolak mudarat, menolak mudarat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca doa ni dia takkan kena mudarat. Ada sahabat yang kena kalajengking malam tu, saya dah ingat, saya dah cerita dengan tuan-tuan ya. Ada sahabat yang kena kalajengking pada malam hari, siang hari mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku malam tadi kena kalajengking. Apa Nabi kata? Kalaulah petang tadi kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, malam tu kamu takkan kena kalajengking tu. Subhanallah, tuan-tuan ya. Maknanya oleh kerana kalimah ni sahabat tak baca, kena gigit dengan kalajengking. Tuan-tuan, kalajengking ni benda yang sangat berbisa, Allah akan jaga. Covid ni pun tuan-tuan, dia pun adalah makhluk Tuhan yang akan menyengat kita. Bacalah, mudah-mudahan sampai pada kita dia lari. Tu yang doa yang kedua, tuan-tuan ya, amalkan. Dan yang ketiga ialah baca Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Tu Nabi ajar lah. Nabi ni kata sahabat tak pernah tinggal doa. Doa Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Boleh juga tuan-tuan doa Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Yang penting minta afiyah, minta kesejahteraan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita niat, kita baca semua doa-doa ni untuk jaga diri kita sebagai mengamalkan sunnah Nabi SAW itu, kita diberi pahala sebagai ibadah di sisi Allah. Jangan tuan-tuan, jangan rosing. Allah, kita katakan Covid ni mari nak kena baca tu, nak baca ni tuan-tuan tak, tuan-tuan. Orang beriman, tuan-tuan dengar lah, orang beriman akan melihat ujian sebagai jalan untuk dia lebih dekat kepada Allah. Ni orang beriman. Tuan-tuan, orang beriman takkan rosing dengan ujian. Bahkan orang beriman akan nampak ujian ni lah sebagai jalan untuk dia lebih kuat berhubung dengan Tuhan, lebih dimuhasabah diri dia, lebih dia mendapat makom yang tinggi di sisi Allah. Itu orang beriman. Orang tak beriman dia rusing, tuan-tuan, sebab dia tak nampak ni jalan Allah nak hapuskan dosa dia. Dan tuan-tuan, kita selama hari ni mungkin zikir kita tak baca ni, kita diuji, kita baca zikir, kita kuat bergantung dengan Allah, kemana-mana kita pergi pun kita berdoa dengan Tuhan. Takkah kita selalu berhubung dengan Tuhan? Tuan-tuan, banyak manfaatnya. Dan kita belajar bagaimana kita susah, Allah lah nombor satu dalam kehidupan kita. Ni kita belajar benda-benda gini. Bila kita datang dalam, kita ditimpa ujian oleh Allah, kita belajar tentang hubungan, tauhid, tentang ibadat dan sebagainya, tuan-tuan. Baik tuan-tuan, hari kita sambunglah pengajian kita yang semalam tu, tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, sebelum nak masuk tu nak peluaskan sikit tentang masalah bersin, tuan-tuan ya. Bersin tu saya dah sebut sikit dengan tuan-tuan, tuan-tuan. Baik tuan-tuan, saya peluaskan sikit sebab dah sebut semalam tu. Bersin ni hasyum dan dalam semayang, selain daripada Al-Fatihah, tuan-tuan boleh sebut Alhamdulillah lah, tuan-tuan ya. Bahkan saya nak sebut dengan tuan-tuan, memang sunat sebut Alhamdulillah dalam semayang sekalipun. Cuma jangan ketika mana baca Fatihah itulah tuan-tuan sebut Alhamdulillah. Bila baca Fatihah, Alhamdulillah tu sebut dalam hati. Tapi luar Fatihah baca. Tapi jangan at-tahiyat pun janganlah. Bacaan-bacaan rukun jangan sebut Alhamdulillah tu. Waktu-waktu yang lain sebut Alhamdulillah. Ada satu hadis yang menarik, tuan-tuan. Ada seorang sahabat Nabi SAW, tuan-tuan ya, dia bersin belakang Nabi. Habis dia bersin belakang Nabi, tuan-tuan, dia sebut kuat Alhamdulillah, tapi dia sebut panjang sikit. Lepas ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan bersin, tambah sikit. Selama ke hari ni kita bersin, kita biasa Alhamdulillah je, tuan-tuan. Rupanya ada satu lagi ucapan yang kalau tuan-tuan bersin, tuan-tuan sebut ucapan ni, Allah besarnya pahala. Ni hadis sahih, tuan-tuan. Mufti wilayah Persekutuan tulis dalam jawapan dia, dalam dia punya apa? Dia punya artikel, tuan-tuan. Saya banyak rujuk kepada Dr. Zulkifli ni. Banyak persoalan saya rujuk kepada laman web dia, tuan-tuan. Jadi sahabat Nabi ni bersin kat belah belakang. Jadi dia sebut Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Tuan-tuan, kita biasa baca hamdan kathiran ni masa sami Allah tu, tuan-tuan tak? Yang tu lain.
Yang ni lain. Lepas ni tuan-tuan bersin kat luar semayang ke, dalam semayang ke, sebutlah ucapan ni. Cuma sahabat ni sebut panjang lagi lah. Yang secara penuhnya sahabat sebut gini, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Panjang sikit kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tapi tak apalah tuan-tuan, ambil sikit, jangan tak ambil langsung, ambil sikit lah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sebut tu. Nabi habis semayang tuan-tuan, dia pusing belakang. Ditanya, siapa sebut tadi? Jadi sahabat itu takut nak ngaku. Kalau tak mengaku Nabi marah. Jadi pusing belakang, siapa sebut alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih masa bersin tadi? Jadi sahabat tak mengaku. Ya, nama-nama dan sekali mengaku seorang sahabat ni namanya Rafi' bin Rafi'ah. Rafi' bin Rafi'ah. Jadi saya Rasulullah tadi. Maka kata Nabi, aku melihat 30 orang malaikat berbondong-bondong. Diingat Nabi nak marah ke dia? Bukan Nabi nak marah, Nabi nak cerita ganjaran pahala. 30 malaikat berbondong-bondong membawa pahala alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi tuan-tuan lepas ni luar daripada solat pun sebut panjang sikit alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Selesai dah. Kalau tuan-tuan jawab batal semayang. Batal. Dalam mazhab Syafi'i batal. Yarhamkallah batal. Tak boleh selesai tuan-tuan. Baik, dalam mazhab Syafi'i kita sunat lafaz alhamdulillah. Kalau ikut kepada pandangan Imam Ghazali rahimahullah taala, kata Imam Ghazali ulama besar ulama tasawuf kita tak sunat sebut alhamdulillah dengan lafaz di mulut, tuan-tuan. Itu pandangan Imam Ghazali. Tapi kalau tengok hadis Nabi tadi, kuatlah. Sebab tu sahabat lafaz sampai Nabi dengar dekat belakang. Jadi boleh ambil pandangan Imam Syafi'i. Siapa yang tak nak lafaz dengan suara yang kuat, nak ambil dalam hati pun boleh. Ada ulama menyatakan harus begitu. Baik, cuma jangan jawab yarhamkallah. Baik, kalau luar dia bersemayang, cerita hukum bersin sikit tuan-tuan. Kalau luar dia bersemayang, kita ni orang Melayu kita yang ni pun kita ada kesilapan sikit. Kadang-kadang orang bersin, Hashim, orang ni tak cakap alhamdulillah, kan dia diam je. Kita sebut yarhamkallah. Perasan tak kadang-kadang kita ni orang tak sebut alhamdulillah, kita sebut yarhamkallah dah. Tak betul. Hadis Nabi, saya sebut kata hadis Nabi juga. Nabi kata bila seseorang kamu bersin dan dia tak sebut alhamdulillah, Nabi kata jangan balas dengan yarhamkallah, jangan balas. Jadi kalau selagi tuan-tuan tak dengar orang cakap alhamdulillah, jangan mulut kita laju cakap yarhamkallah. Nabi larang. Bahawa ini kita tahu. Habis itu macam mana? Kata Nabi SAW, bila orang bersin, orang tak sebut alhamdulillah, tuan-tuan tolong sebut alhamdulillah untuk dia. Itu yang betul. Jadi orang tua kita ni betul tuan-tuan cara dia. Anak-anak kecil kita bersin, anak kita tak pandai lagi, umur baru setahun lebih, kan, baru sebulan 2 bulan. Apa orang tua kita buat? Dia akan ucapkan alhamdulillah untuk anak kecil ni kan. Budak kecil baru lahir, dia bersin alhamdulillah. Dia ucap alhamdulillah untuk anak kan. Tu betul. Jadi orang tua pun tuan-tuan, yang bukan budak kecil pun, orang tua pun kalau tak pandai nak ucap alhamdulillah, lupa ke, kita tolong sebutkan alhamdulillah untuk dia Asyam, dia diam je. Alhamdulillah. Cakap apa dia gitu bagi dia dengar cakap alhamdulillah. Itu maknanya hukum sedikit mengenai dengan ucapan alhamdulillah. Tentang batal sebut yarhamkallah ni tuan-tuan, yang tu berlaku pada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah satu hari orang bersin dalam semayang, dia jawab oleh Sayyidina Muawiyah. Muawiyah jawab yarhamkallah dalam semayang. Habis semayang Nabi tegur. Nabi kata lepas ni jangan sebut. Nabi kata kalau kamu sebut yarhamkallah, maka batallah semayang kamu, kata Nabi jadi tak boleh sebut yarhamkallah. Baik, balik kepada soalan. Balik kepada perbincangan kita. Kenapa bacaan Fatihah itu tidak terbatal oleh kerana kita sujud sejadah, sedangkan dia akan terbatal dengan ucapan alhamdulillah. Baik, di gini jawapan yang mudah je tuan-tuan. Kerana tuan-tuan, sujud sejadah ni, perlakuan sujud itu dan bacaan sujud itu tuan-tuan, kalau orang tanya kita, kerana perlakuan sujud dan bacaan sujud itu adalah diri solat. Tuan-tuan, memang disuruh dalam semayang untuk sujud, dan sujud itu adalah perbuatan solat, bukan perbuatan di luar solat.
Dan bacaan sejadah itu memang dituntut dalam sujud itu kerana kita mendengar imam membaca bacaan surah As-Sajadah. Dan perbuatan itu memang berkaitan dengan solat dan memang disuruh dalam solat, memang disuruh oleh syarak begitu. Maka perkara yang memang ada kaitan dengan sembahyang tidaklah membatalkan Al-Fatihah itu. Betul ya? Itu jawapan dia. Adapun alhamdulillah batal bacaan Fatihah kita kerana alhamdulillah bukan diri sembahyang. Itu jawapan dia tuan ya. Kerana alhamdulillah ini adalah yang kita sebut sama ada luar sembahyang ataupun dalam sembahyang. Maka sebab tu bila kita sebut alhamdulillah dalam Al-Fatihah kita tadi tu, maka terbatallah Fatihah itu kerana sebutan alhamdulillah itu bukan hal berkaitan dengan sembahyang, bahkan dia memang benda yang disunatkan kita lakukan. Di luar sembahyang pun kita disunat melakukan perkara tersebut. Jadi tuan-tuan, itulah jawapannya. Jadi kalau orang tanya, itulah jawapannya. Dan kita macam biasa bangun, sambunglah balik Al-Fatihah kita seperti biasa. Baik tuan-tuan, cuma sedikit yang kita nak tambah lagi tuan-tuan ya. Jaga. Dia yang keluar daripada mulut kita ni ada berapa tuan-tuan? Dia ada 4. Yang keluar daripada mulut kita ni 4. Jadi tuan-tuan, yang 4 keluar ni kita kena jaga, tuan-tuan, jaga jangan sampai kita mengeluarkan dia dengan suara. Kalau dengan suara, maka batallah sembahyang kita. Bukan setakat batal Fatihah, sembahyang terus batal. Bersin, dia ada 4 perkara yang keluar daripada mulut kita. Pertama, bersin, tuan-tuan ya. Bersin ni kalau nak bersin tuan-tuan, jangan sampai keluar suara kita. Syom. Jangan sampai syom tu tuan-tuan, bunyikan suara tu. Ada bunyi suara tuan-tuan tu batal sembahyang. Jaga. Kalau kita nak bersin, sekadar bersin lah, jangan sekali suara kita lah. Orang kadang-kadang memang ada jenis yang bersuara jadi boleh batal. Itu yang pertama. Yang kedua daripada mulut kita, apa yang keluar tuan-tuan? Yang keluar daripada mulut kita ialah batuk. Batuk pun jaga, jangan sampai batuk tu mengeluarkan suara, tuan-tuan. Dia keluar batuk je lah. Yang ketiga tuan-tuan, yang keluar daripada mulut kita ialah menguap. Menguap pun tuan-tuan, jangan sampai ada suara. Tuan-tuan, batal sembahyang. Habis sembahyang kita. Maksudnya buka mulut, angin keluar sudahlah. Jangan sampai ada suara keluar. Kalau imam tu batal sembahyang imam. Kita kena naik ke atas ganti imam. Naik ganti imam. Habis tu Ustaz dah duduk belakang tu. Saya mana nak ganti imam macam mana? Dengar imam buat bunyi suara tu. Imam buat kat belakang ni. Yang depan tak tahu. Yang depan mungkin tak perasan ke, ataupun tak tahu hukum nak buat macam mana. Kita duduk belakang nak buat macam mana tuan-tuan? Mufaraqah. Itu jalan dia. Wajib niat mufaraqah. Kalau tuan-tuan dengar imam menguap dan ada bunyi suara dia keluar, kalau tak sengaja tak apa. Tapi kalau imam memang sengaja tak boleh tuan. Kita dengar, kita nak ke depan tak boleh, niat mufaraqah. Kalau kita semayang juga ikut dia dalam keadaan kita yakin dah memang batal semayang dia, maka semayang kita tidak sah. Termasuklah bacaan surah Quran ke, tuan-tuan dengar dia sebut tu bacaan dia salah dan sebagainya, kita wajib niat mufaraqah. Itu yang tiga. Yang keempat, apa yang keluar daripada mulut kita tuan? Sendawa. Tu ada setengah orang dia suka bunyikan suara dia. Dia tu keteran. Jadi batal semayang. Tak boleh dalam semayang tak ada suara. Bahkan kalau tuan-tuan buka dalam kitab Minyatul Musalli dan Syekh Daud Qatani, tuan-tuan, yang keluar daripada suara mulut tuan-tuan ni 2 huruf batal. Bukan tunggu 3. Masuk 2 huruf batal. IH ke apa, 2 huruf batal. 1 huruf pun batal kalau memberi maksud. Kata Syekh Daud Qatani dalam kitab Minyatul Musalli, 1 huruf boleh batal semayang kita kalau 1 huruf tu ada maksud dalam bahasa Arab. Contohnya qi. Qi ni maksudnya jauhkan. Kita sebut qi, batal semayang. Walaupun qi ni huruf qaf saja kan, pun batal semayang sebab ada maksud. Li ada maksud, a ada maksud. Bahasa Arab ni tuan-tuan. Kalau dalam Al-Quran ada a, apa maksud a tuan-tuan? Halif satu je. Ni hebat bahasa Arab tuan-tuan. Kita kalau huruf i mana ada maksud? Ni alif ada maksud. Dalam bahasa Arab, alif ni maksudnya adakah. Astaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Sama ada kamu meminta ampun kepada Allah ataupun tidak untuk
Abu Talib ni dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, 4 perkara ni jaga jangan sampai keluar suara. Baik, ada orang tanya saya, Ustaz, boleh ke nak nguap dalam semayang? Sebenarnya tuan-tuan, saya sebutkan tuan-tuan ini hukum. Tapi tuan-tuan, sebaik-baiknya menguap, sendawa, bersin, batuk, tahanlah dalam semayang. Saya pusing bakar balik. Kalau boleh jangan menguap dalam semayang, tuan-tuan. Tuan-tuan, menguap dalam semayang ni cantik tak? Tak ada adab kita dengan Allah. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan cakap dengan orang sembang kan, dia dengar sembang kita, dia boleh menguap. Apa perasaan kita? Oh, dia ni tak syok dengan aku ni kan, duk menguap ni kan. Saya tengah kuliah, tuan-tuan menguap depan saya, Allah, terasa dah tengok kan. Maknanya kita punya tak suka, tak sedap didengar oleh orang, sampai orang ngantuk. Contohlah tu, tuan-tuan ya. Jadi sebaiknya jangan menguap dalam sembahyang. Tahan diri, jangan menguap. Tuan-tuan kalau depan raja kan, nak ambil pangkat, nak menguap depan raja, depan raja gitu, malu kita. Kalau raja dunia agung kan, tuan-tuan, depan Allah kita rasa malu nak menguap depan Tuhan. Ulama kata sebaik-baiknya tahan, jangan menguap dalam sembahyang, sebab kita sedang berjumpa dengan Allah. Tapi kalau tak tahan juga, tak apa lah, macam mana tuan-tuan. Kalau boleh tahan, siapa cakap tu? Nabi cakap. Nabi kata kalau boleh dalam sembahyang jangan menguap. Nabi kata tuan-tuan, sebab Nabi kata menguap itu syaitan. Jadi tahanlah daripada syaitan buat kita jadi menguap, tuan-tuan kita. Jadi bersin ke menguap ke, kalau boleh tahanlah, tuan-tuan kita. Jadi habislah mengenai dengan hukum berkaitan dengan bacaan Fatihah kita dan seterusnya, yang hukum-hukum yang berkaitan dengan sebut dengan tuan-tuan tadi. Baik tuan-tuan, seterusnya yang kita nak sebut dengan tuan-tuan juga pada malam ni, nak habis dah tuan masa dah. Bagaimana tuan-tuan dalam keadaan musafir, tuan-tuan ya, kita nak sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah, tuan-tuan ya. Baik, dalam keadaan musafir, katalah jamak takdim ke jamak takhir ke, perbuatannya sama, tuan-tuan, semua sama lah, sama ada takdim dengan takhir pada waktu siang hari, ataupun takdim ataupun takhir pada malam hari, sama lah. Baik, cuma saya nak sebut dengan tuan-tuan, sepanjang mengikut riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi tentang perbuatan Nabi dalam keadaan musafir, ya, tentang sunat qabliyah dan ba'diyah, ya. Qabliyah dan ba'diyah ni besar pahala dia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat jaga, memang cukup cantik. Jaga 10 rakaat dalam satu hari satu malam lah, tuan-tuan ya. Nabi kata buniya lahu baitan fil jannah, akan dibina bagi orang yang jaga 10 rakaat qabliyah ba'diyah ni, dibina mahligai dalam syurga, tuan-tuan. Bukannya mahligai kat dunia, ni mahligai syurga, tuan-tuan ya. Jadi jaga 10 rakaat, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur dengan 2 selepas zuhur. Kemudian asar tak ada, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Itu saja, itu 10 perkara, tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, ittifaq ulama semayang sunat qabliyah dengan ba'diyah boleh tuan-tuan qadha. Jadi jangan risau, Allah saya tak sempat tadi qabliyah zuhur, tak sempat, datang-datang orang dah azan dah, orang nak qomat dah, saya sakit perut pula, semayang zuhur dulu, habis semayang zuhur qadha lah qabliyah zuhur, tak ada masalah. Nabi pernah qadha qabliyah subuh, tuan-tuan, dan Nabi pernah qadha qabliyah zuhur, dan Nabi pernah qadha qabliyah asar, oleh kerana Nabi melayan tetamu. Jadi hukumnya boleh kalau tuan-tuan nak jaga yang ni. Tapi dalam riwayat tuan-tuan, Nabi SAW bila Nabi musafir, Nabi tidak mengerjakan qabliyah dan ba'diyah. Itu yang saya sebut, tuan-tuan. Maksudnya Nabi dalam keadaan musafir, Nabi tidak melazimkan diri Nabi dengan sunat qabliyah dan ba'diyah, tuan-tuan. Apa yang Nabi lazimkan? Dalam keadaan musafir, Nabi tetap tidak tinggalkan ialah semayang sunat witir. Ni Nabi tak tinggal. Sebab tu tuan-tuan, semayang sunat witir ni sepanjang hidup Nabi tak pernah tinggalkan. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, orang Pakistan, semayang sunat witir adalah wajib. Tuan-tuan kalau boleh jangan tinggalkan semayang sunat witir, kerana 3 hadis, ya. Hadis yang pertama, Nabi menyatakan siapa yang tidak solat sunat witir bukan daripada golongan aku. Ada hadis sahih. Nabi tak mengaku kita umat kalau tak semayang sunat witir. Bukan maksudnya Nabi tak mengaku, maksudnya ayat tu Nabi nak cerita kepada kita, tolonglah buat. Nabi nak suruh sangat-sangat kita buat, sampai Nabi keluarkan hadis tentang perkara tu, sampai begitu dahsyat maksud hadis tu, balaghah tuan-tuan ya. Maksudnya kalau kita hanya sedekah, kita pergi haji, bukan Nabi tak mengaku kita umat dah.
Tapi maksudnya Nabi nak sangat kita semayang sunat witir sampai Nabi kata siapa yang tak melazimkan diri yang sunat witir bukan di kalangan aku. Hadis yang kedua Nabi kata orang yang semayang sunat witir lebih baik daripada dia bersedekahkan beribu-ribu ekor unta. Bukan seekor, beribu-ribu Nabi kata. Unta tu kan bukan murah. Jadi kalau semayang sunat witir lebih baik daripada bersedekahkan beribu-ribu unta. Dan yang ketiga Nabi menyatakan witir itu adalah ganjil dan Allah Maha ganjil dan Allah suka kepada yang ganjil. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak semayang sunat witir bila? Lepas isyak ke ataupun subuh ke? Dua-dua boleh. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menunaikan semayang sunat witir di akhir subuh ni. Sebelum masuk subuh, maka Nabi kata, Sayyidina Umar kamu orang yang hebat. Sayyidina Umar dia sentiasa jaga witir pada waktu subuh. Sayyidina Abu Bakar menunaikan sunat witir sebelum tidur. Sayyidina Abu Bakar menunaikan sunat witir selepas isyak. Kata Nabi apa? Wahai Sayyidina Abu Bakar, kamu ni orang yang berhati-hati. Tuan-tuan nak pilih mana? Berhati-hati ke ataupun orang yang hebat? Tapi tuan-tuan kita ni ambil berhati-hati sudah. Tuan-tuan nak masing-masing kenal diri masing-masing. Tuan-tuan nak biasanya subuh pun kadang-kadang lambat. Tuan-tuan nak yang semayang sunat witir macam mana? Ambillah berhati-hati. Tuan-tuan semayang sunat witir tak perlu banyak, 1 rakaat cukup. Lepas tuan-tuan habis semayang isyak, ba'da isyak 2 rakaat, semayanglah sunat witir 1 rakaat cukup. Yang itulah yang saya duk buat sekarang ni tuan-tuan. Maknanya kalau tuan-tuan mampu ba'da isyak 2 rakaat, witir 3 rakaat, maksudnya 5 rakaat, itu lagi baik. Tapi masing-masing tanya iman masing-masing. Kalau saya setakat yang saya buat lah ni, ba'da isyak 2 rakaat, saya akan buat 1 rakaat lagi untuk sunat witir. Tuan-tuan kalau buat 1, jangan malas sangat. Dah lah buat 1, baca Fatihah je. Allah malas. Nah, buat 1 buat sempurna lah. Kalau saya buat 1, saya buat habis. Saya buat 1 je tuan-tuan. Tapi saya baca doa iftitah, saya baca Al-Fatihah, saya baca Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, 1 rakaat je tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan cuba kita amalkan. Tuan-tuan, Nabi ni dia tidak akan mengekalkan satu-satu ibadah melainkan kerana ibadah itu sangat-sangat disukai oleh Allah. Tuan-tuan bayangkan sunat qabliyah ba'diyah ni tuan-tuan, satu sembahyang sunat yang memang ittifaq ulama selepas sembahyang fardu, sembahyang yang paling afdal ada sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Lebih tinggi daripada sembahyang sunat tarawih, lebih tinggi daripada sembahyang sunat tahajud. Kerana apa? Kerana martabat sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah ni adalah sembahyang yang mengelilingi sembahyang fardu. Tetapi tuan-tuan dalam keadaan musafir, Nabi tetap tinggalkan sembahyang ni dan Nabi tak tinggalkan witir. Jadi witir ni bukan sembahyang yang kecil bagi pandangan Nabi dan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu tuan-tuan, maksudnya bukan Nabi ni dia sembahyang dengan diri dia sendiri, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan jangan kita tinggalkan sembahyang sunat witir ni tuan-tuan ya. Jadi untuk qabliyah dengan ba'diyah ni tuan-tuan, Nabi SAW maknanya tidak melazimkan diri dia untuk buat perkara tersebut. Sikit lagi lah sebelum kita azan, sikit lagi lah. Jadi ustaz, macam mana? Kenapa Nabi tak buat? Ada dalil Quran yang lain tuan-tuan ya. Ada dalil Quran yang lain. Dalilnya adalah orang yang dalam keadaan musafir, tuan-tuan, hakikat sebenarnya sembahyang sunat qabliyah ba'diyah dia Allah beri juga pahala tu kepada Nabi SAW dalam keadaan musafir. Nantilah saya bahas tentang perkara ni tuan-tuan ya. Tak sempat juga hari ni. Banyak hukum yang berkaitan sebenarnya. Bila saya sebut tentang perkara ni, dia berkait dengan witir, berkait dengan qabliyah dengan ba'diyah, berkait dengan macam-macam perkara. Nanti saya akan sebut juga dengan tuan-tuan, boleh tak sembahyang sunat tarawih dalam waktu maghrib ketika mana tuan-tuan sembahyang jamak takdim maghrib dengan isyak, habis isyak tuan-tuan sembahyang sunat tarawih. Sedangkan tarawih tak masuk ni. Tuan-tuan musafir dekat Tangkak tu, habis sembahyang maghrib, sembahyang isyak qasar. Dan saya nak bahas juga tuan-tuan, boleh tak kita ni nak sembahyang sempurna walaupun kita musafir? Ada orang kata, ustaz, apa nak jamak-jamak kita hari ni naik bas, naik kereta aircon, tak payah jamak-jamak. Buat apa nak jamak? Ni adalah percakapan orang yang tidak merujuk kepada Quran dan hadis. Ikut pakai logik akal. Mana boleh tuan-tuan ya? Ada setengah orang hari ni bercakap begitu. Kamu rujuk mana? Ustaz mana? Tak ada rujuk mana-mana. Logik akal saya ustaz. Islam bukan pakai logik akal. Dah kita lah ni sihat ustaz, naik bas relat baring. Nabi lain dah naik unta kan, jalan kaki. Nabi nak buat jamak qasar, okey lah. Kami ni ustaz sihat, buat apa kami nak jamak qasar? Maka kami sembahyang macam biasa je, makruh. Tuan-tuan,
Kita maksudnya tidak mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah. Itu perkara yang akan kita bahaskan nanti tuan-tuan. Yang terakhir sebelum kita akhiri kuliah, last tuan-tuan ya. Ni nak waktu nak qomat Bilal qomat. Tuan-tuan nak bangun waktu bila? Saya sebut perkara ini. Kita main bangun kudan kita je. Suka hati kita nak bangun celah mana pun. Tuan-tuan nak bangun waktu qomatnya 4 keadaan tuan-tuan boleh bangun. Pertama, sebelum Bilal qomat tuan-tuan ada kat depan dah. Tu yang terbaik paling afdal. Ataupun Bilal bangun, kita bangun dah. Oh, tu memang maksudnya ini adalah orang yang bersungguh-sungguh bersedia dengan Allah. Bukan tunggu habis Bilal qomat baru kita nak bangun. Itu yang terbaik. Kalau boleh buat yang tu paling bagus, paling sebelum Allah panggil kita tercacang, tegak diri dah bersedia dah dan menghormati ataupun dah bersedia untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi tuan-tuan kalau orang tak bangun tak apa, tak ada masalah. Yang kedua, bila nak bangun, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, bangun. Tak bangun juga malah. Yang kedua, yang ketiga, qad qamatis salatu qad qamatis salah, bangun. Yang keempat, selesai la ilaha illallah, baru bangun. Tapi tuan-tuan yang keempat ni, yang kita baru bangun ni bukan bangun kat belakang tu. Yang tu yang keempat tu kalau orang yang memang duduk kat depan ni, dia sembahyang solat qabliyah isyak depan ni, bila kata la ilaha, dia bangun. Tu tak apa. Tapi kalau kita duduk belakang sana, tunggu bila la ilaha illallah baru bangun, tu tak kena. Lambat nak berjalan lagi menyembah orang sebelah lagi apa semua tu kan. Yang tu jangan. Kalau duduk belakang sana, bila Allah bangunlah cepat-cepat. Kalau boleh tuan-tuan jangan biar makmum di belakang ni lambat nak menguruskan jemaah, nanti imam akan lambat angkat takbir. Tengok belakang tak selesai. Bila lambat, bila jemaah lambat disusun, kemudian imam tak boleh nak angkat takbir, makruh. Siapa yang buat makruh? Kita lah buat makruh, lambat, tak betul sah lagi. Secantik-cantiknya bila naik je Allahu Akbar, susun dah semua. Kembali orang surah Al-Barakah, iman memang itu. Sebelum imam nak angkat takbir tu, pusing belakang macam askar lah. Semua tegak diri menghadap Tuhan, sedia dah. Yang tu paling terbaik tuan-tuan. Tunjuklah terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pahala Ustaz? Mestilah ada pahala tuan-tuan ni kena. Baik tuan-tuan, sekadar itulah, mudah-mudahan Allah menambahkan lagi keredaan Allah bersama kita dalam ibadah yang kita lakukan, bertambah baiklah mutu ibadah kita daripada hari ke hari. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita semua. Yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan yang saya panjangkan kuliah. Mudah-mudahan Allah sentiasa membaiki segala kelemahan kita semua, insya-Allah tuan-tuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Bismillah.